seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni, duit kita dah ada nama. Sekarang ni, bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata, bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita. Yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah. Apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah. Satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah. Dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, so saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni dalam kuliah pengajian online. Mari kita mulakan dan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. الذي تنحل بالعقد وتنفرج القرى وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتي أستغيث لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد. Sidang jemaah yang dimuliakan, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini sehingga kelewat malam ni dah pukul 10.30 ni. Tadi saya kuliah di Ampang, lambat sikit sampai. Macam itulah durasinya. Kalau kuliah yang berdekatan, insya-Allah kita boleh mula pukul 10. Tapi kalau kuliah yang saya ambil masa sangat sampai, jadi kita akan mula paling maksimal 10.30 lah. Tengok tadi pun sampai ngam-ngam. Alhamdulillah, walau bagaimanapun Allah izinkan kita untuk terus bersama untuk meneruskan kajian ilmu kita ini, kajian hakikat kehidupan. Alhamdulillah, semakin lama mudah-mudahan semakin terbukalah pintu hati ini, semakin terbukalah kefahaman kita untuk menilai dan menyingkapi kehidupan ini agar tidak kita tertipu dengan kehidupan yang sementara, yakni kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada yang baru mengikuti pengajian ini, dan tahniah dan syabas kepada semua yang terus istiqamah untuk mengikuti pengajian ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan suka saya ingatkan, jangan ikut saya. Jangan ikut saya, tapi ikutlah kebenaran yang ada. Ikutlah ilmu yang disampaikan, jangan ikut orang yang menyampaikan. Hati-hati. Kita tak mau jadi golongan yang pentaksub. Yang ni taksub ni maknanya hanya dia je boleh, tak.
Allah amanahkan saya untuk menyampaikan ilmu ini. Ini ilmu hakikat kehidupan yang membicarakan tentang tauhid dan tasawuf. Jangan kita melihat ataupun jangan kita terpengaruh dengan susuk tubuh yang menipu ini. Jadi gunakan, sementara Allah izinkan saya menyampaikan, maka gunakanlah peluang ini untuk mengambil ilmu itu dan kita serapkan dalam kehidupan dan pakai sehingga kita mampu meneruskan perjalanan kehidupan ini. Mungkin tak tahu esok lusa ke sampai mana ke kita akan terus bersama secara online ni. Namun begitu kita doa pada Allah SWT untuk Allah berikan kekuatan, kudrat iradahnya untuk teruskan pengajian ini sampailah kita benar-benar faham dan menghayati dengan niat yang benar untuk menuntut ilmu walaupun dalam maya. InsyaAllah kita akan cuba untuk setelah selesai PKP ni, insyaAllah kita doakanlah PKP ni, kita akan cuba jumpa secara berdepan talaki. Kita akan buat satu daurah perjumpaan itu, wallahualam bila. Apapun kita telah bertemu dalam alam maya ini dengan pengajian online secara online ni, kita azamkan untuk terus menuntut ilmu dan sehinggalah Allah temukan kita kembali ke rahmatullah, yakni kembali berjumpa dengan Allah dengan membawa kefahaman yang benar, insya-Allah. Khair. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik. Kita cukup bimbang perkara ini sebab bila kita cerita tentang tabligh ini, kita malam ni kita akan sentuh pengajian ini, menyentuh dalam pengajian masih dalam usul tabligh, yakni menyampaikan keseimbangan di dalam kehidupan ini. Kita nak lihat, kita tak nak ada lagi dipanggil apa? Bendasing-bendasing ataupun ancaman-ancaman ataupun perkara yang boleh melarikan kita daripada tujuan asal kita. Mudah-mudahan bila kita ada kaedah yang benar ni, insya-Allah, kalau sekiranya kita benar-benar ikut kajian ini, kita ikut kaedah ini, insya-Allah kita akan terkeluar daripada fitnah-fitnah yang mampu memalingkan kita kembali kepada kebenaran. Sebab itu bila kita lihat bagaimana kita nak membangunkan kehidupan, dia bukan dibangunkan dengan ikut suka kita. Tidak. Kehidupan ini ada penciptanya. Ini Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah menciptakan kehidupan ini, sudah pasti ada aturannya. Ada kaedahnya. Jadi berusahalah untuk memahami kaedah kehidupan itu. Supaya kita tidak tertipu. Kita tidak dipermainkan. Kita tidak dikecam ataupun ditekan, dikecam, dibuatkan suatu keadaan yang kita hilang tumpuan kerana kehidupan yang kita tidak ada sistem, tidak ada kaedah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang penonton, sedang jemaah yang rahmati Allah SWT. Jadi untuk itu, sebab itu kita bila kita kaji kehidupan, bersandarkan kepada kebenaran. Kita bukan nak keluar ataupun nak cuba mendetailkan tentang masalah. Sebab masalah ini kita pun tak tahu bagaimana nak atasinya sekiranya tidak dipilih, tidak dibimbing oleh Allah. Tapi apabila kita letakkan kebenaran, itu yang akan membimbing kita untuk menyelesaikan masalah, maka sudah pasti masalah apa pun yang mendatang, kita boleh hadapi, insya-Allah. Apa pun yang mendatang. Sebab kita telah persiapkan diri kita yang kebenaran. Yang disuruh itu adalah untuk memahami kebenaran. Bukan memahami masalah, persoalan-persoalan itu. Kadang-kadang masalah kita berubah-ubah mengikut keadaan. Setiap zaman berubah-ubah masalah kehidupan ini. Corak pendekatan yang diterima itu pelbagai. Contoh macam penyakit cukuplah. Masalah penyakit ini, bentuk penyakit tengok sekarang, COVID. Sehingga kan digazetkan tidak pernah berlaku. Bayangkan, walaupun dulu ada penyakit wabak juga, tapi kaedah sampai penyakit itu pelbagai. Jadi kalau kita tumpu kepada sesuatu keadaan, pengalaman semata-mata, maka kita akan terperangkap dengan keadaan dan kita akan terkubur dengan pengalaman. Akhirnya kita akan jadi orang yang tertekan. Sebab itu kita tidak boleh duduk dengan pengalaman, kita tidak boleh duduk dengan keadaan. Nanti kita akan dalam tekanan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebab itu kita meletakkan kebenaran di dalam perbincangan segala-galanya. Itu kebenaran mengatasi segala-galanya. Walaupun pahit, kadang-kadang itu untuk kita menyikapi kebenaran. Seperti contoh, kita nak sambung kajian ilmu kita semalam, kita sentuh tentang apa yang menghalang kita untuk kita melihat kembali keseimbangan, melihat kesempurnaan dalam kehidupan ini. Apakah asbab penghalang utama kita itu? Apabila kita tidak mampu rasa bersalah. Sebab kita nak menuju pada Allah SWT. Dia istiqamah payah, tapi ada kaedah dia. Puan Sakinah. Istiqamah memang payah, tapi ada kaedah.
Bila ada kaedah, dia tidak lagi payah. Jangan jadikan alasan susah atau payah sebagai perkara yang tidak mampu kita lakukan. Susah dan payah itu adalah untuk menguji kita, adakah kita serius nak ataupun main-main. Nampak tidak? Contoh wanita. Kita sentuh tentang wanita semalam. Panjang lebar kita kupas. Sampai tersandar-sandar kita nak terima kenyataan wanita. Begitu sekali takrifannya. Sehingga menyebabkan kita tak mampu kadang-kadang nak menerima hakikat itu, bahawa wanita ini adalah satu perkara yang Nabi SAW peringatkan kepada kaum lelaki dan juga wanita sendiri. Fitnah ataupun berbahaya. Nampak? Tapi wanita itu sendiri di sisi agama itu mulia, tinggi. Kerana apa? Sifatnya yang solehah. Bukan wanita-wanita saja, tidak. Wanita itu kejadian yang Allah angkat sehingga dirakamkan dalam surah An-Nisa. Ada An-Nisa, tak ada surah Ar-Rijal. Dan Allah takdirkan keturunan bermula melalui perempuan. Itu ibu. Nampak? Allah muliakan. Di saat yang lemah, tetapi yang lemah itulah menjadi asbab kelahiran. Bayangkan. Kalau ikutkan lelaki lah. Boleh je Allah buat tak? Tapi Allah jadikan wanita. Cuma, payah dari sudut mana sebenarnya menyebabkan wanita ini akhirnya Nabi kata kebanyakannya banyak dalam neraka. Payah yang dinamakan susah ataupun payah untuk melakukannya kerana terlampau senang. Faham? Payah terlampau senang ni. Contoh, bila terlampau senang, jadi kita payah nak ambil berat. Itu dia. Nampak? Dia terlampau ringan. Contoh, Allah bagi peluang untuk wanita ini dimuliakan sehingga boleh masuk pintu-pintu mana yang dia nak masuk. Bayangkan, mulia wanita ni. Sehingga kan dia hanya perlu menjaga ketaatan diri, kehormatan dirinya, menjaga suruhan Allah, larangan Allah, kemudian jaga suaminya, kehormatan dirinya. Tafadhal. Maknanya mudah sebenarnya. Mudah. Tetapi bila terlampau ambil mudah, maksudnya susahnya nak teliti benda yang mudah ni. Sebab mudah sangat, jadi dia payah dia nak ambil berat. Mudah sangat. Nampak tak? Dok kita faham, susah nak buat. Tak, bukan susah nak buat. Sebab dia terlampau mudah untuk ditinggalkan, dilupakan. Jadi itu yang jadi susah tu. Nampak contoh, sebut kalimah Allah. Allah. Bila kata Allah, sebutan kalimah Allah, itu mudah, ringan. Allah. Tanpa buka mulut dengan luas pun. Allah. Tapi semudah itulah kita melupakan. Jadi susah itu bukanlah kerana berat sesuatu perkara itu. Tapi susah itu adalah kerana terlampau mudah. Kerana terlampau mudah sesuatu perkara itu. Contoh orang perempuan, terlampau mudah kerjanya. Kerjanya terlampau mudah. Tidak dipertanggungjawabkan pun. Nak dakwah pun bukan pada orang perempuan. Orang perempuan tak wajib keluar berdakwah. Orang tanya, Ustaz, apa hukum orang perempuan berdakwah keluar ke sana ke sini? Tak wajib. Habis tu, apa yang wanita kena buat orang perempuan? Jaga kehormatan diri. Taat kepada mak ayah dia kalau yang belum kahwin. Kalau yang sudah kahwin, taat kepada suaminya. Selesai. Mendidik anak-anaknya. Begitu Allah jaga wanita ni. Maksudnya, sayangnya Allah kepada wanita sehingga Allah tak nak bebankan pun. Tapi, yang mudah itulah menjadi fitnah yang paling besar. Sebab terlampau mudah. Benda yang patut buat, dibuat. Benda yang tak disuruh, dibuat. Yang dilarang itu yang dibuat. Nampak tak? Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perlu hayati dan renungi perkara ini. Jangan salah singkap. Sebab apabila kita sentuh tentang kebenaran, kebenaran ini semuanya memudahkan. Pahit itu kerana menungkah kepada kebatilan. Dia tak berlawanan. Dia tak, maksudnya tidak bersamaan dengan yang batil. Memanglah dia pahit. Tapi bila dah sama macam kita dah malam, dah sama, dah terima kebenaran. Subhanallah. Nampak? Jadi, akhirnya, kitalah sendirinya akan melihat perkara itu susah mengikut kefahaman dalam keadaan kita ada dunia atau tidak. Itu dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Mudah payah nak buat.
mudah tapi payah nak buat. Dia mudah tapi payah nak buat sebab mudah sangat. Lain sekali ya. Orang perempuan ni kenapa dia jadi fitnah? Kenapa dia jadi fitnah pada orang perempuan? Sebab pada mereka tanggungjawab dia itu tanggungjawab tidak dibebankan. Orang perempuan ni kalau tengok pada tanggungjawab itu nafkah tidak pada perempuan. Apa lagi? Dakwah tidak pada perempuan. Apa lagi? Mendidik itu pada lelaki, semuanya letak pada lelaki sebenarnya. Malah yang wajib menjaga perempuan itu lelaki. Menjaga kemaslahatannya lelaki. Jadi apabila dah terlampau mudah, terlampau senang, itu jadi kejatuhan. Faham? Itu dia. Sebab itu akhirnya wanita ini menjadi fitnah kembali kepada dirinya dan dirinya orang lain. Apabila dah terlampau mudah, dia dipersoalkan balik. Contoh, takkan solat je. Apa ciri orang berjaya? Ciri orang berjaya menyahut panggilan ketika dipanggil untuk berjaya. Takkan itu je? Dalam itu je, berapa ramai yang ketika Allah panggil, hayya 'alal solah, hayya 'alal falah, on the dot, on the spot, berapa ramai? Dan kalau betul lah mudah sangat, pergilah. Tengok sampai kesudahan lagi, masjid, belum lagi era kegemilangan Nabi dulu, zaman pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin dulu, masjid tutup, masjid waktu solat tutup yang lain, macam kat Mekah lah. Sekarang, timbul pula kontroversi tentang solat kan. Tu memanglah tidak bolehlah kita generalism tu, semua orang macam tak boleh. Tapi orang Islam yang tak solat, tak kisahlah background dia siapa. Islam seorang ustaz, Islam seorang guru, Islam seorang polis, Islam seorang tentera, Islam seorang doktor, Islam seorang siapa pun dia, asal dia Islam, dia tidak jaga solat yang mudah itu, maka dialah yang paling rosak atas muka bumi ni. Nak cakap apa? Nak buat macam mana? Dan kata Imam Syafi'i Ta'ala, antara yang paling ringan sekali, tinggal solat. Antara melakukan solat dan meninggalkan, mana lebih susah? Meninggalkannya. Meninggalkan senang. Nampak tidak? Maksudnya benda tu mudah. Tetapi apabila ada halangan, halangan itu menyebabkan dia menjadi terperangkap. Halangan-halangan tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekurang-kurangnya kita jagalah solat. Itu yang paling kurang sekali. Ingat, selagi mana tidak melihat melambat-lambatkan solat itu satu masalah besar, selagi itulah masalah semakin besar. Orang mana ada ambil berat dalam solat ni? Mana ada? Orang tahu solat je, tapi nak jaga solat tidak. Tidak. Ini Allah sendiri yang kata, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat. Dan sesungguhnya yang berat itu, sesungguhnya solat itu berat, melainkan orang yang takut Allah. Oh perempuan, serumah contoh di rumah. Ada masa pun susah nak jaga. Apa tak lagi yang sibuk hara tu? Lagilah tak jaga. Allahu Akbar. Nampak tidak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, dia keringanan itu. Keringanan itu, kita selalu ambil kesempatan. Di atas segala kelonggaran yang diberikan, kita suka mengambil kesempatan. Bila ambil kesempatan, datanglah kesempitan. Orang yang selalu mengambil kesempatan di atas kelapangan yang telah diberikan, tunggu masa datangnya kesempitan. Contoh, saya nak sebut malam ni juga, tak kira. Saya nak sebut juga. Apa dia? Apa kesan-kesan yang berlaku contoh? Yang berlaku, impact-impact yang berlaku. Peniaga-peniaga contoh, kena angkut, kena ini. Kena angkut. Kesian. Ya, kesian. Kita kesian. Tapi di saat Allah bagi masa kelapangan tu, saya nak tanya, bukan kata isu viral, katakan, askar, doktor, tentera saja yang jadikan sebagai journalism tak solat. Itu memang tak patutlah. Kita tak bolehlah buat satu amount, dipanggil generalism tu, secara umum. Tapi nak bagi tahu, peniaga-peniaga ni, ketika Allah panggil solat, saya akan tumpuk pada peniaga pula. Peniaga-peniaga, ketika Allah panggil solat, dia datang tak? Nak tanya ni orang peniaga. Dia tak gitu, saya sebut juga malam ni. Sebab tu, fitnah malam ni, fitnah harta. Saya nak sambung cerita tentang harta ni.
Orang meniaga. Depa ke yang memenuhkan masjid? Nak begitu? Yang meniaga-meniaga penjaja tu minta maaf lah. Ada tak Allah panggil Allahu Akbar, kurang-kurang lah. Kalau dia tak pergi pun masjid, kurang-kurang azan bentang sejadah tepi, ada dia buat. Allahu Akbar. Ini pengamatan saya secara bodoh-bodoh je lah. Saya perhati tengok tak payah jauh pasal malam lah. Ni bukan kata, bila kata meniaga tak ada lesen, niaga secara haram, betul tak? Dia niaga tak lesen secara haram. Ataupun niaga benda yang haram tu lagilah teruk. Habis kalau tak solat tu halal ke haram? Kalau peniaga yang tak solat. Dia meniaga di atas muka bumi Allah ni. Tahu tak lesen orang beriman tu solat? Dia meniaga, dia tak solat. Nak cakap apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu kelapangan. Allah bagi kita kelapangan. Orang suruh rumah pun orang perempuan. Kelapangan. Ada waktu rehat, datangnya uzur. Kelapangan. Lapang. Tapi kelapangan ini dia ambil kesempatan. Lalu bila datang kesempitan, marah. Datang kesempitan. Sebenarnya sebelum kesempitan, apa Allah buat? Kelapangan kan? Relax dia. Relax brother, relax. Jalan dulu. Sibuk lah. Urus stok, niaga. Busy benar rasa. Rasa busy sangat rasa. Malu dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Malu dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Malu dengan Khulafa' Ar-Rasyidin yang meniaga bilion-bilion. Time susah pun kadang-kadang kita susah nak jaga. Time senang. Allahu Akbar. Dia nak bagi tahunya, kelapangan, jangan ambil kesempatan, nanti akan betulkan jadi kesempitan. Di saat tak kena, memanglah kita leka. Dah kena, baru kita terpinga-pinga. Di saat tak kena, jangan leka. Kalau sekali kena, baru terpinga-pinga. Di situlah baru kita nak mula menjongkit, orang panggil. Tapi renung tak? Di saat kelapangan, Allah bagi kita meniaga dengan keadaan yang bebas. Allah hold-kan satu keadaan yang Allah tak kacau, Allah tak hantar penguat kuasa, tiba-tiba datang kali ni. Cuba fikir. Tidak jadi satu perkara itu sia-sia. Jangan. Kita nak challenge dalil ni boleh. Sebab tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an sangat teliti dalam bab hukum hakam ni. Bila sesuatu perkara berlaku, datangnya kesusahan, kesempitan, Sayyidina Umar Khattab akan tanya, apa kamu buat waktu lapang? Waktu lapang apa kamu buat? Sehingga diuji kesempitan begini. Subhanallah. Jangan kita hari ini kita melihat satu sudut kesusahan saja. Tapi apa yang kita lakukan di saat kesempatan yang lapang, kelapangan, rupanya kita ambil kesempatan. Macam orang perempuan. Allah bagi dia kelapangan. Solat 1 bulan bukan penuh. Nampak tidak? Tak penuh. Dalam ibadat yang berat, Allah bagi dia rehat. Tapi dalam rehat-rehat tu, dialah yang paling kuat mencabar Allah Ta'ala. Apa takdir? Bila datang kena takdir yang dia tidak kena, dia akan memberontak cepat. Dia panggil apa? Biasalah orang ustaz, orang perempuan, emosi. Nampak? Mereka sendiri klaim diri mereka ini adalah makhluk berperasaan. Sedangkan Allah tidak pernah klaim pun. Nabi tidak pernah cakap pun, orang perempuan ni penuh dengan perasaan. Tak ada. Hebat, kuat. Laki dengan perempuan ini ada komposisi yang sama dari segi jiwa. Tapi apabila perempuan itu sendiri mengambil kesempatan atas kelemahan dia, maka berlakulah datangnya kesempitan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita renungkan. Kita renung. Anak lelaki agar kita solat di masjid, rotan je, puan umur arif. Kalau saya halau je. Ada benda kita kena tegas. Bab solat, jangan buat main-main. Saya kat sekolah ni, sikit lagi masa. Saya siap dia, punch card tu. Siapa yang lambat, saya gantung, saya buang lah. Itu je. Bila lagi kita nak kuat kuasakan undang-undang ni? Bila lagi kita nak kuat kuasakan? Ketika seorang ibu punya kuasa untuk muat kuasakan undang-undang, di saat itu kita tak mampu nak kuat kuasakan. Tengok je anak tu. Nak tegur takut. Kenapa? Tegur lah. Halau dia keluar. Kamu tak solatkan masjid, jangan masuk rumah. Ada masa kita kena tugas tegas lah.
Bila tak tegas, ini nak berlaku akhir zaman, apa berlaku? Kesempatan demi kesempatan diambil. Takkanlah kesempitan dah datang baru kita nak teringat. Sekali kena semua. Murka Allah turun, tak kira dah orang beramal tak beramal. Kena sekali semua kena. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah. Bagus pedang singa. Ya. Kira berapa ramai. Sepatutnya peniaga itu berniaga dengan Allah. Jadi maknanya habit ni kena hidupkan. Nampak? Ada, saya tahu ada. Sebab saya pun berniaga juga, saya tahu. Tapi nak bagi tahu dia sedikit. Dia tidak menjadi satu undang-undang. Macam kita kena ada lesen. Tak ada lesen, kena tarik. Betul tak? Itu pun main redah juga tu. Tak apalah, kena pun kenalah. Kalau dengan manusia, kita boleh lagi negotiate. Tapi kalau kena dengan Allah, tak boleh nak negotiate lah. Kalau kena hantam sekali-kali, terlentang kat situ juga kena. Sebab itu kita kena mengingatkan. Nampak tak? Ingat mengingatkan. Sebab peniaga ni, itu paling dekat dengan Allah sebenarnya. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ummu wadudah. Kenapa banyak jadi ahli neraka? Kerana dia problem dengan suaminya, Nabi kata. Mafhum hadis. Ketaatan. Sebab dia ambil kesempatan. Ingat, ketaatan yang diremehkan itu kerana diambil kesempatan di atas segala peluang yang diberikan. Hati-hati. Bukan sebab susah dalam melaksanakan. Tapi manusia kebanyakan yang mengambil peluang di atas kesempatan yang ada. Hati-hati. Hati-hati. Sebab itulah kita kena sentuh kembali perkara ini agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Buat macam Mekah dan Madinah. Ya, Puan Nur Aini. Tapi ialah kita tidak mampu melaksanakan secara dipanggil berskala besar. Sekurang-kurangnya yang sedar itu kita lakukan. Kita yang sedar, yang menonton malam ni insya-Allah, bila kita dah sedar, apa kita buat? Itulah yang pertama. Kita akan menguatkuasakan undang-undang pada diri kita sendiri. Kitalah sendiri yang bertanggungjawab atas diri kita kan. Jadi bila waktu solat, itulah kita akan jadikan keutamaan. Dia mencari kesalahan itu dengan kita bila kita utarakan aurat dan solat tu tuan, surah An-Najahiyah. Itu sentuh secara umum. Bukan mencari kesalahan. Tak payah cari, memang berlaku depan mata. Beza cari kesalahan. Cari kesalahan ni, orang tak buat salah, dicarinya. Tapi kalau dah terang-terang buka aurat, itu bukan cari kesalahan. Itu betul-betul depan mata berlaku. Boleh? Ya. Allahumma salli. Sekejap ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Minta maaf, ada iklan. Pemasyuri agung datang. Mak. Allahumma salli ala Muhammad. Khair. Baik. Jadi senerjemah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berbalik tadi, dalam konteks kita melihat bagaimana nak menguatkuasakan undang-undang. Kuatkuasakan atas diri kita. Mencari kesalahan. Itu kalau tak nampak. Tapi kalau depan mata tu berlaku, tu bukan mencari kesalahan. Itu dah terang-terangan. Contoh, solat, terang-terangan lewat. Itu saja je lewat, terang-terangan. Antara dosa yang dibuat secara terang-terangan itu seperti solat. Dilewat-lewatkan. Dilambat-lambatkan. Tanpa ada alasan yang kukuh. Allahu Akbar. Ini satu kemaksiatan secara terang-terangan. Nampak tidak?
Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Orang solat pun celaka juga ustaz. Kenapa? Sebab dia cuai dalam cuai pada melaksanakan menjaga solat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Baik, jadi sedang penonton, sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini apakah perkara yang menyebabkan kita hari ini tidak mampu melaksanakan segala tuntutan-tuntutan yang Allah telah suruh itu, sehingga kita tidak seimbang di dalam kita melihat segala perkara yang berlaku itu semuanya sempurna apabila datangnya halangan-halangan tadi. Sebab jika kita tegur dikatakan mencari salah. Ni tuan surau An-Najahiyah. Mencari salah kalau tak berlaku. Tak berlaku dan tak nampak. Contoh, kau tak solat lagi ya? Kau tak buat ni ya? Contoh. Kau ni kat rumah, kita bersangka-sangka. Ini kalau berlaku depan mata, itu bukan mencari salah. Itu memang kesalahan yang berlaku. Cari, dia panggil tajassus. Kalau mencari salah, dia panggil tajassus. Mencari-cari kesalahan, itu lain. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Memang bagaimana kita nak mahu kuasakan ini? Baik. Inilah dia yang menghalang kita hari ini sedang penonton sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita lihat perbincangan kita hari ini. Sekarang ni kalau kita lihat dalam nota yang kita telah sentuhkan, baik. Benar Ustaz Jannah Ta'ala, wajib kita menegur. Kita tidak menghukum. Kita tidak menghukum. Tapi kita menegur. Sebab kalau kita tak tegur, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau kita tak melaksanakan perkara itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu dijadikan sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan. Bila kata menegur itu adalah dengan mengajak orang pada kebaikan, itu masuk menegur. Dan mencegah dia daripada melakukan kemungkaran. Betul lah tu. Yang jadi salah menghukum. Hukum kita tidak. Hukum itu walaupun dipanggil hukum hakam, tidaklah bermakna kita menghukum orang. Tidak. Hukum hakam itu adalah untuk melaksanakan setiap suruhan. Contoh halal, haram, wajib, makruh, itu hukum. Yang mana terhukum dalam pelaksanaan. Jangan jadi masalahnya dia sibuk menghukum tapi tidak menegur, mengajak. Contoh, ni haram. Tiba-tiba terus haram. Ajaklah. Mari kita solat. Solat ni tidak boleh dilewat-lewatkan. Ajak. Da'a ilallah. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz, bolehkah belum solat isyak tapi dengar kuliah online di rumah dan habis kuliah baru solat isyak? Apa pula tak bolehnya? Solat ni, kuliah ni majlis ilmu kan? Dah. Sebab itu saya katakan tadi, niat baca Fatihah betul-betul, niat kita menuntut ilmu. Bila kita menuntut ilmu, maka bertemu dua. Dan memang solat isyak ni ada riwayat yang mana Nabi lewatkan. Ada riwayat. Jadi apabila bertemu dua yang wajib, menuntut ilmu wajib, solat itu wajib. Yang lebih wajib apa? Bertemu yang wajib lebih utama. Yang ini solat menuntut ilmu. Maka dibolehkan. Tapi jangan sewenang-wenangnya melama-lamakan tanpa ada sebab ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kalau kita lihat yang menghalang kita ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, ingat, bila kata hidup yang seimbang bila kata tabligh, kita buat khulasah sikit daripada perbincangan kita panjang lebar semalam. Ini maknanya sampai dan menyampaikan. Saya gunakan takrif sampai ni bermaksud dia sampai kepada Allah.
sampai kepada Allah, lalu dia menyampaikan suruhan Allah. Menyampaikan apa yang Allah suruh, suruhan dan peringatan. Ini larangan. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Bila kata tabligh sampai dan menyampaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Maka di sini, apakah perkara yang menghalang kita? Kita dah sentuh semalam kan? Yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah. Satu sifat yang menghalang kita ini dan yang terhalang itu adalah apabila tidak rasa bersalah ataupun suka menyalah, tidak rasa bersalah. Sebab pintu antara gerbang utama untuk sampai menuju kepada Allah itu adalah pintu istighfar. Bila kata istighfar, itu mesti lahir dari hati yang merenung kejadian rasa bersalah. Nampak? Bersalah. Tapi tidak mampu merasa bersalah. Malah timbul sifat menyalah. Menyalah. Ini yang kita bimbang ini. Apakah faktor dia? Itu semalam kita sentuh tentang halangan dia. Itu adalah dunia dan wanita. Ini yang Nabi cukup bimbangkan. Dan kita dah sentuh semalam tentang wanita. Sebab apa tidak boleh tidak rasa bersalah ni? Sebab apa yang dikaitkan dengan wanita boleh menyebabkan tidak rasa bersalah ini? Kerana pada wanita ini ada keadaan-keadaan yang panggil sifat-sifat yang boleh menutup kesalahan itu, iaitu sifat yang Allah berikan pada wanita itu sendiri, iaitu kelembutan, belayan, lagi layanan, perhatian. Ini sifat-sifat yang Allah berikan pada seorang wanita itu yang secara lumrah dan fitrah. Kelembutan, belayan, layanan. Yang ini, sifat-sifat ini menyebabkan sekiranya ada pada diri seseorang itu dan di saat dia tidak melaksanakan hukum Allah, maka tertutup dia daripada kesalahan itu. Sebagai contoh, punya isteri yang lembut, pandai belai, layanan bagus tetapi tak solat, maka dia tidak nampak satu kesalahan. Tak jaga aurat, dia tak nampak bersalah pun. Di situ hati-hati. Jadi poin dia di sini adalah di sini sifat-sifat ini yang mana kata Imam Ghazali rahimahullah taala menisbahkan sifat ini ibarat ular yang nampak lembut tetapi bisanya membunuh. Nampak? Dunia dan wanita. Kenapa wanita? Ini sifat ini. Kita faham bukannya wanita, teruklah kejadian wanita. Bukan kejadian wanita tu teruk. Tetapi sifat-sifat yang ada pada wanita ini boleh jadi perkara itu disalahguna. Contoh, macam saya highlightkan di sini. Wanitanya lembut, belayannya bagus, layanannya bagus, tapi tidak solat, tidak tutup aurat. Kemungkinan besar dia tidak nampak satu kesalahan. Tak jadi satu kesalahan. Kelembutan, ya Puan Haliza. Kelembutan. Kelembutan, belayan, layanan, perhatian. Nampak tidak? Belayan. Jadi, contoh saya berikan di sini, sekiranya dia melakukan kesalahan. Ini satu kesalahan.
Tapi di saat dia memiliki sifat ini, sifat kelembutan, belayan dan layanan ini, adakah dia akan nampak bersalah? Tidak. Melainkan kalau sekiranya dia benar-benar menegakkan hukum Allah. Lembut macam manakah, belai lembut macam manakah, kalau dia tak solat, dia tetap dihukum salah. Sepatutnya kan? Tapi tak apa. Wanita tak solat, tak jaga aurat, kan? Jadi akhirnya, kerana sifat ini dibiarkan, maka itulah yang menghalang dia tak rasa bersalah. Satu, contoh lagi, apa kita buat? Contoh, apabila sifat-sifat itu tadi, dengan digunakan pada sehingga lalai dia. Lalai dia sehingga hanya terlihat diri. Ni terlihat diri, ya. Ya, Puan Sakinah, itu maksud saya. Suami akan tutup mata dan isteri pun okey apa. Yang penting kita tak tinggi suara, tak tinggi-tinggi suami. Kita buat lembut-lembut. Mana ada kita nak marah-marah. Betul tidak? Jadi akhirnya benda tu tidak dianggap salah. Yang ni bahaya. Sedangkan di sisi Allah, selagi tak solat, selagi tu salah. Allahu Akbar. Oh ya ke Ustaz? Ya. Habis tu okey je orang tak solat tu, tak masalah. Sebab Allah masih bagi dia sifat kelembutan ini. Di sisi Allah, jangan tengok kelembutan belayan lain. Sebab tu Nabi kata dalam satu hadis, mafhum hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Ulak terasa lembut, sebut ulak baru ganai. Baik Ustaz Zain tahu. Ulak. Kita tukar ulak. Tu dia. Okey, baik kelembutan belayan-layanan ini dia boleh duduk pada perasaan. Bila lama-lama perasaan ini dia jadi perasan. Sedangkan ni Allah tak tengok. Allah tak tengok perasaan tu. Kamu lembut macam manakah? Kamu baik lembut. Ya Allah, isteri saya ni Ustaz tak pernah tinggi suara dengan saya. Tapi dia tak solat. Tapi dia tak tutup aurat. Tetap di sisi Allah salah. Bukan salah kecil, salah besar. Ni 24 jam selagi dia tak tutup. Dosa. Malah sekiranya dia tak tutup aurat kerana dia meremehkan hukum Allah, kita bimbang itu satu kesombongan dari diri dia. Hati-hati. Orang sombong tak perlu marah-marah. Orang sombong itu adalah orang yang meremehkan suruhan Allah. Itulah orang sombong. Meremehkan kebenaran, merendahkan orang lain. Jadi ketika Allah suruh dia pakai tudung, contoh, jangan pakai ketat-ketat, labuhkan tudung sehingga paras dada di bawah lagi. Dia tak tutup. Tapi dia baik. Dia lembut. Di sisi Allah tidak kira. Tak kira. Tetap berdosa. Bila berdosa, satu dosa, aurat tu satu, tapi kesombongan itu. Allah kata apa? Tidak cium. Nabi kata, tidak cium bau syurga orang yang ada kesombongan sebesar biji sawi. Bayangkan. Ya Tuan Raja Sarizal, itulah kaedah kita nak check and balance. Dia kena ada ujian, nak tengok benar-benar dia itu lembut atau hanya sekadar wayangan saja, kewayangan saja. Tak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kasar Ustaz tapi jaga solat macam mana? Orang jaga solat dia takkan kasar. Sebab orang jaga solat dia takkan kasar. Sebab solat itu kelembutan. Mana ada orang solat kasar-kasar? Ada. Allah. Ada. Allahu Akbar. Baca pun bitartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba kesak perangai. Mana dia belum solat. Walaupun dia solat, mungkin secara ikut-ikutan. Orang yang benar-benar solat, itu memang perbuatannya akan lembut. Apatah lagi perempuan.
Perempuan yang solat, sebab tu semalam saya sentuh, yang duk gedebe-gedebe ni orang perempuan ni apa? Ikut siapa gedebe-gedebe ni? Nampak tidak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT, bila kata begitu, dia tidak menegakkan syariat lah. Orang yang menegakkan syariat itu akan ada kelembutannya. Jadi bila dia melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan baik, dia melaksanakan segala tuntutannya, maka okey. Allah akan kekalkan kelembutan itu. Gedebe, entah gedebe. Tu orang Kelantan, mana orang Kelantan? Gedebe, betul kan? Tu puan ni Salih. Tu marah-marah. Nampak kasar dia, Niat baik tidak menghalalkan cara. Ini bukan niat baik lagi ni. Puan Khairan ni, niat dia belum tentu baik ni. Maksudnya sekarang, sifat yang ada pada dirinya tidak boleh menutup kesalahan yang ada. Tetapi sifat wanita, niat dia contoh, lembut. Tapi niat dia bukan untuk Allah. Nampak tidak? Bukan untuk Allah. Jadi niat dia itu tidak baik. Bukan selagi dia tidak untuk Allah, dia tidak baik. Walaupun perbuatannya baik. Tapi kelembutan belayan ini, layanan, inilah sifat. Sifat yang boleh menutup kesalahan. Itu poin dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. DB pun okey dah Ustaz. Oh, ya. Acu. Surah Admin. Najahiyah. Seorang Kelantan. Gedebe. Itulah. Allah. Apa dapat? Salah. Wanita ni sifatnya halus, lembut. Tiba-tiba bertukar menjadi kasar, tu kenapa? Baik. Itu kemuliaan seorang wanita itu letakkan pada wanita yang beriman. Jangan wanita yang terkesan dengan perasaan dan keadaan ini. Jangan. Ini akan mengubah diri yang sebenar seorang wanita yang bermulanya itu dengan kelembutan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sekarang ni bila kata lihat yang menghalang. Jadi sifat-sifat pada wanita itu memang lembut. Jadi berapa ramai orang gunakan kelembutan untuk menutup kesalahan. Betul tidak? Itu maksud dia. Itu kesimpulan untuk wanita itu. Jadi, wahai wanita yang bergelar wanita, Allah berikan kejadian wanita ini itu disinonimkan dengan kelembutan. Di saat Allah berikan kelembutan, jangan tutup kesalahan. Dek kerana kelembutan. Sebab kesalahan tetap kesalahan. Bila ditutup kesalahan dengan kelembutan, maka di mana nak rasa bersalahnya? Tapi Ustaz dah tak ada kelembutan, Ustaz dah kasar dah. Dah kasar tu sebab dah terlampau banyak buat salah. Ketaatan dah tak ada. Ketaatan dah tak ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya Allah angkat kelembutan pada wanita. Akhirnya Allah tukar jadi kekerasan, kekasaran. Ingat, bila seorang wanita yang asalnya lembut, wanita asalnya memang fitrahnya memang lembut. Wanita kan, daripada Hawa. Kejadian Hawa kan lembut. Sebab tu wanita dikaitkan dengan nafsu. Hawa, nafsu. Sebab kejadian dia memang lembut. Dan kelembutan ini pula, jangan disalah tafsirkan. Ada kelembutan yang akan membawa pada kesalahan yang lebih besar. Itulah kesalahan yang menuruti hawa nafsu. Dia dalam lembut-lembut dia tu, dia pergi kepada hawa nafsu. Dia kelembutan dia pergi kepada nafsu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bila kelembutan dia menutup kesalahan, maka bila dia tak rasa bersalah, maka inilah penghalang utama
seorang wanita atau seorang lelaki ataupun manusia itu sendiri untuk sampai kepada Allah. Hati-hati. Ni kekasaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau semua wanita bersifat lembut dan taat sekali surat Allah, Masya Allah. Iyalah, memang itulah harapannya Puan Zainab. Tapi apakan daya, kerana harta menutupi kembali halangan yang utama. Harta, dia mahukan, apa kedudukan harta ni? Dia tahta kedudukan. Dan harta ni juga turut boleh menutup kerana kedudukan, kerana perhatian. Dia nakkan perhatian. Maka lagi sekali dia boleh menutup rasa bersalah. Hati-hati. Baik. Cengeng, gedebek, ada udah lah tu. Cukup lah tu. Tak payah dikupas lagi mana tu. Baik. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Maka apakah yang menghalang? Sebab harta. Tadi wanita dah selesai sebab ada sifat kelembutan kan? Sifat kelembutan tu akan menghalang kita untuk dekat dengan Allah. Apa maksud sifat kelembutan halang tu? Sebab kelembutan itu sebenarnya memang dijadikan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. Tetapi kelembutan itu terfitnah kerana kesalahan yang dilakukan. Akhirnya terhalang dia untuk rasa bersalah. Itu hati-hati. Baik, yang kedua yang menjadi topik utama kita adalah harta. Harta. Harta ni yang menjadikan, yang Nabi tekankan, menjadi fitnah umat akhir zaman. Jadi bila ada kedudukan, kenapa harta ni? Apa ibrah harta ini? Harta ni dia membawa kita pada satu kedudukan dan dia menyebabkan perhatian. Bila ada kedudukan dan bila ada perhatian, perhatian ni follower lah. Follower. Ada follower, perkataan yang trending sekarang ni. Bila follower dia sudah ada, ataupun dia ini mempunyai follower, baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala perkara yang melibatkan kesalahan boleh ditutup oleh perhatian ini dan kedudukan ini. Nampak? Rupa parah dikira harta ke Ustaz? Ya. Rupa parah juga boleh ni, perhatian ni pada rupa lah. Perhatian tu pada rupa lah. Rupa, harta bagi dia. Contoh muka ini harta bagi seorang yang menggunakan muka dia untuk mendapatkan pendapatan. Begitu. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Ya benar Puan Rosna. Inilah dia. Bila kata harta, kita tengok lagi sifat harta ini. Baik. Bila kata harta, itu perkara itu melibatkan satu kejadian yang mana kalau kita nisbahkan kepada makhluk, itu satu perkara yang dunia ini. Dunia. Nisbah pada makhluk, itu dunia. Dunia itu harta. Harta itu dunia. Dan dunia ni sifat dia apa? Sifat dunia ini adalah mal'unatun, terlaknat. Ad-dunya mal'unatun, laknat. Dunia ni sifat dia bangkai. Nampak? Okey, sekarang ni cuba tengok. Saya ada contoh nota satu ni. Perhati. Baik. Cuba perhati ni. Dalam satu hadis Nabi SAW, perhati. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawa Rasulullah SAW, kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, shibron bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah Yahudi dan Nasrani yang kau masukkan? Ya, Nabi. Siapa lagi kalau bukan mereka? Baik, pertama kalau kita lihat,
Yahudi dan Nasara yang termusuh agama ni, musuh Islam ni, kita akan ikut trend ini tanpa sedar. Apa trend mereka adalah harta. Baik. Baik. Jadi bila kata kita akan ikut trend Yahudi Nasara, kita tak nampak lagi. Tapi rupanya tanpa sedar kita ikut kaedah mereka untuk harta tadi. Harta tu menjadi satu benda yang kembali mulia. Sebab mereka memuliakan harta. Mereka memuja-muji. Contoh bintang-bintang, artis-artis yang hebat-hebat, tak kisahlah. Orang yang berharta itu dijadikan orang yang berkuasa, sehinggalah timbul perbahasan cash is king. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perhatianlah. Dia nakkan satu simbol yang membawa pada perhatian. Ada orang menjadikan ilmunya sebagai harta, kedudukannya sebagai harta, rupanya sebagai harta, anaknya sebagai harta. Jadi harta ni dia merujuk pada tumpuan, perhatian, kedudukan. Jadi Yahudi dan Nasara ni dia menjadikan itu sebagai agenda. Jadi dia akan pergi kepada cara hidup kita. Ni kisah fitnah dunia kepada cara hidup ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu cara memuji ni mereka akan kagumlah dengan ciptaan-ciptaan dunia ni. Mereka akan kagum. Nampak? Baik, kata Nabi SAW daripada riwayat Imam Ahmad At-Tabari, daripada Ka'ab bin Iyad, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Fitnah umatku adalah harta. Baik, sekarang ni kalau kita lihat, apakah perkara ini menjadi satu agenda besar umat akhir zaman ini? Ya. Orang marah kerana harta, sebab harta. Contoh kes yang baru ini. Apabila harta mereka diganggu, maka di situ datangnya pemberontakan nanti berlaku. Harta. Bergaduh sebab harta. Nak dapat harta bergaduh, tak dapat pun bergaduh, ada pun bergaduh. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kalau kita lihat, dan harta ni juga menjadi asbab datangnya kelemahan kita. Contoh dalam hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana ada bangsa-bangsa mengerumuni kalian seperti rakus makan makanan. Kerana apa? Kerana Allah cabut takut musuh. Musuh tak takut dengan kita. Kerana apa? Sebab wahnun, cinta dunia dan takut mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita belajar fardu ain ke fardu kifayah? Fardu ain, Puan Sakinah. Ni tauhid dan akidah dan tasawuf. Nanti saya pecahkan ya Puan Sakinah Yusof. Ni kadang-kadang orang tak tahu, ini aku ngaji agama ni, pecahan ni kifayah ke, fardu ain ke, confuse ni. Dia apa saja melibatkan dengan iman tu fardu ain. Cuma olah bahasa saja. Kita olah kan yang melibatkan etikad ni. Kan Puan Sakinah? Kan ni cerita ni kan nak menuju pada Allah ni. Bila kata menuju pada Allah tu perbincangan tentang apa? Iman. Iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Yang ini Puan Dirsya kasih ni nota lain. Ini saya asingkan tentang harta saja. Bukan hakikat. Kehidupan tabligh itu dah habis dah tu. Perbincangan tabligh dah habis, cuma saya tengah syarahkan kupasan tentang keseimbangan dalam kehidupan. Yang mana sambungan ini nanti kita akan bincang di dalam kitab baru iaitu Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Kalam-kalam kebenaran. Puan Dirsya kasih. Baik, jadi bila kata ada wahnun, cinta dunia dan takut mati, maka di situlah datangnya kelemahan kita. Lemah kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan di sini ada beberapa perkara yang perlu difikirkan dan perlu dilihat. Bagaimana fitnah itu yang dinamakan mengganggu cara hidup kita.
bagaimana dia mengganggu cara hidup kita. Mari kita lihat. Ini telah saya listkan ni untuk kita perhalusi. Baik. Yang pertama, cuba tengok. Bila kata harta ni menjadi utama dalam hidup kita. Bila kata harta menjadi yang utama dalam hidup kita. Yang pertama, Yahudi dan Nasara akan buat kita terkejar-kejar dalam urusan dunia. Ini dia. Terkejar-kejar dalam urusan dunia ni. Apa urusan dunia ni? Urusan dunia, urusan yang nampak lah. Apa saja urusan yang nampak tu urusan dunia. Bila kita niatkan dia untuk pahala, barulah dia jadi pahala. Tapi pastikan urusan dunia itu tidak langgar syarak. Tapi nak ceritanya, urusan dunia menjadi terkejar-kejar. Urusan agama, biasa-biasa saja. Ini dia, hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Pertama, dia akan bekerja-kerja dalam urusan dunia. Contoh, nak dapat duit, laju je. Tapi nak dapat pahala, tak apalah. Banyak dia punya halangan dia, alasan dia. Contoh, untuk solat. Solat itu pahala ke dapat harta ke dapat pahala? Pahala lah Ustaz. Pergi kerja dapat harta ke dapat pahala? Harta dulu. Sebab belum tentu dapat pahala lagi. Kalau dia pergi kerja tinggalkan solat, bukan dapat pahala. Dapat harta, dapat pahala. Sebab urusan-urusan dunia ni, dia kena kaji kaedah keutamaan dia dalam meletakkan diri dia itu kat mana. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kedua, melihat dunia itu besar. Bila kita melihat dunia itu besar, ni cara hidup ni. Hebatnya. Kerja mana? Hebatnya. Kerja mana? Nama? Tingkat berapa? Tak adalah saya kerja dengan syarikat ABC Berhad. Berhad ya? Adalah tingkat ke 180. Tinggi tu. Nampak besar. Amount duit nampak besar. Pahala nampak kecil. Nampak? Ini cara hidup ni. Ceritalah macam mana pun. Takkan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, melihat aspek luaran sebagai faktor kejayaan. Dia tengok luaran penentu dia untuk berjaya. Ini hati-hati. Penentu kejayaan dia luaran. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Dan menambah pendapatan, dia baru fikirkan keberkatan. Ni. Menambah pendapatan, baru fikirkan keberkatan. Ini dia. Ni cara hidup ni. Melihat dunia itu besar, aspek luaran sebagai dalaman. Ni faktor dalaman tinggal. Melihat aspek luaran sebagai faktor dalaman. Menambah pendapatan, baru fikirkan keberkatan. Tambah ni, fikirkan keberkatan. Dia ni, nota ni dia tertutup pula ni. Doktrin barat katanya itu bila mana ada kekayaan harta. Be the best nombor. Betul kan Ustaz? Ya, kekayaan harta. Malah ada harta, bukan kekayaan. Ada harta. Allahu Akbar. Ya Puan Zainiah Saleh, kerja punch card. Takut kena potong gaji. Betul tidak? Tu dia. Sebab tu di sini sistem sini kita akan buat solat pun berpunch card. Adapun kalau nak kerja punch card kerana takut makan gaji haram, tak apa. Dia kerja punch card sebab takut makan gaji haram. Dia kan kerja 8 jam. Tapi masuk lewat. Tapi claim full. Takut jadi haram tu. Tu dia takut tu. Tapi ketika waktu solat, dia kena kejar jugalah. Tapi waktu kerja dia kejar. Waktu solat dia tak terkejar-kejar. Mana kena tipu tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Dan usaha keras untuk mendapatkan dunia. Ni dia. Ni menambah pendapatan, baru fikirkan keberkatan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, tolong kupas bab orang solat bertutur sempurna iman. Ya, sebab solat itu
sepatutnya solat itu adalah terjemahan iman. Orang yang beriman, orang yang pasti solat. Orang yang solat belum tentu beriman. Contoh, ketika dia melaksanakan solat, tetapi dalam hatinya masih merasakan Allah, ada selain Allah yang besar. Contoh, dunia besar. Dia solat, tapi iman dia tidak mantap. Dia solat, tetapi solat sekadarnya. Tidak terkejar-kejar nak solat pun. Dia solat, tetapi masih bekerja keras untuk dunia. Untuk solat, dia biasa-biasa saja. Itu orang solat. Sedangkan usaha keras untuk mendapatkan dunia, sebenarnya tidak. Usaha keras untuk mendapatkan akhirat, dunia, itu dilakukan sekadarnya. Bukan berkeras, bermati-matian. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, solat itu terjemahan iman. Orang beriman pasti solat. Tapi orang solat belum tentu beriman sebab akan tengok gaya hidup dia. Kalau orang solat masih bekerja-kerja dalam urusan dunia, itu maknanya dia tidak benar-benar faham tentang hakikat iman. Patut orang yang solat, dia tak terkejar-kejar urusan dunia dah. Teratur dia urusan dunia dia. Nampak? Orang yang solat, itu belum tentu boleh melihat akhirat tu besar. Sebab tu dia solat, Allahu Akbar. Patutnya melihat Allah Maha Besar. Tetapi dia melihat ada benda lain yang lebih besar daripada kekuasaan Allah. Ini hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Melihat aspek luaran sebagai faktor kejayaan. Orang yang solat, sepatutnya dengan kejayaan solat itu dia dah berjaya. Tetapi, yelah ustaz, orang solat apa ada, susah. Nampak tak? Padahal dia boleh jaga solat. Dia solat boleh awal waktu. Tapi ketika dia tidak ada apa-apa luaran yang nak dibanggakan, maka orang melihat itu satu kemiskinan ataupun satu tiada pencapaian dalam hidup dia. Itulah itu yang kita kena faham. Baik. Jadi menambah pendapatan, baru fikirkan keberkatan. Dia solat tapi dia tak fikirkan keberkatan. Itu kadang-kadang orang cakap solat tapi nipu. Macam itulah ibaratnya. Sebab imannya tidak jelas. Baik. Jadi usaha keras untuk mendapatkan dunia. Ini sepatutnya usaha keras untuk mendapatkan akhirat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni. Jadi kita boleh lihat akan perkara ni. Ni sebagai contoh tadi. Dalam bab dunia ni kita dah listkan dah. Jujur ni. Cuba lihat. Dalam dalil tentang dunia saja, kita telah meletakkan dunia tu, tak ada lagi nas yang mengatakan dunia tu mulia. Tak ada lagi nas. Tiba-tiba kita pegang dunia, kita perasan mulia. Ni yang kata susah rasa bersalah tu. Cuba lihat di sini. Pertama, dunia itu melalaikan. Surah Al-Hadid ayat 20. Dunia itu kecil. Surah An-Nisa ayat 77. Dunia itu tipu daya, surah Al-Fatir ayat 5, surah Al-An'am ayat 70. Dunia itu permainan, surah Muhammad ayat 36. Dunia itu senda gurau, surah Al-An'am ayat 32. Dunia dan harta itu fitnah, hadis riwayat Imam Ahmad Tirmizi. Dunia itu ibarat bangkai, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Hakim dan Tirmizi. Baik, cuba lihat. Tak ada satu pun yang nakal di sini. Dalil yang mengatakan dunia itu mulia. Tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Sebenarnya mata Allah SWT. Tak ada. Bila tak ada, kenapa tiba-tiba dia boleh bertukar menjadi satu perkara yang penting dan mulia pula ni? Pegang duit, rasa hebat. Ini yang berlaku. Makin banyak duit, makin tak rasa bersalah. Sedangkan dunia itu melalaikan. Belum menjadi, ya ustaz, boleh buat pahala. Ya, itu boleh buat pahala. Sekarang ni pegang tu saja belum tentu pahala lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi dunia ni dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ni. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Bagaimana yang menghalang kita ketika kita ada dunia, tak rasa bersalah. Sahabat dulu pegang dunia, takut, rasa bersalah. Pegang isteri, takut. Takut tak boleh nak terjemahkan jadi taat. Tak boleh nak didik. Pegang suami, takut. Sebab nanti kufur.
pegang duit takut kufur. Semua jadi takut sebenarnya. Ni tak pegang seronok. Seronok dan seronok. Allah. Sidang jemaah mata Allah SWT. Bayangkan dunia ni ada pada wanita. Ini contoh ini kesimpulan penutup ni. Dunia ni bangkai. Dunia ni. Tapi tiba-tiba kita letakkan dia mulia. Kerana tipu daya dia. Dunia ni, harta ni, fitnah. Harta fitnah. Letak dekat wanita fitnah. Wanita fitnah. Baik, wanita ada harta. Dia ada dua fitnah. Dua fitnah digabungkan menjadi satu. Wanita dan harta. Fitnah. Bayangkan. Jadi dua perkara ini dia akan menjadi isu besar sebenarnya. Jadi isu besar. Ni jadi mulia, ini jadi mulia. Mulianya wanita sebab wanita itu ada kelembutan. Mulianya harta kerana ada kedudukan. Bukan amalan. Sepatutnya mulianya wanita itu kerana amalan. Ketaatan. Mulianya harta itu apabila adanya amalan, sedekah. Ini tidak ada sejarah harta dah mulia dah. Wanita mulia dah. Gabung dua ni, bayangkan macam mana fitnah tu berlonggok. Sebab tu saya duk ayat tekankan wanita, harta. Wanita, harta. Sebab kita tahu dah kedudukan tu. Allahu Akbar. Dua adalah wanita. Harta dia pegang pula. Subhanallah. Wanita, harta dan tahta. Wanita lagi, ya, itulah hakikatnya Puan Ariana. Dah Nabi dah kata. Jadi wanita dan harta. Jadi kalau wanita lagi, bila wanita lagi, jadi maknanya wanita ni ada pada siapa ni? Sebenarnya wanita ini ada dalam diri lelaki. Ketika kita berkata tentang wanita, soalnya kena ambil ibrah, pengajaran dan kena ambil berat itu lelaki. Kerana kalau dibiarkan wanita ini dibiarkan, maka dia akan masuk ke dalam diri lelaki dan dia akan makan dari dalam. Sebab wanita itu daripada diri lelaki. Lelaki bukan daripada wanita ya. Kena faham. Lelaki bukan dari wanita. Pening kita. Wanita je dari lelaki. Sebab tu jangan terkejut dia boleh jadi perangai macam lelaki. Habis perempuan ustaz lelaki. Sebab lelaki ni ada kejadian wanita. Padanya memang ada kejadian wanita. Sebab tu lelaki ni dia boleh mengurus wanita. Sebab lelaki itu, wanita itu ada dari diri lelaki. Nampak? Jadi sekarang ni, sekiranya wanita ini dibiarkan. Wanita, harta. Menjadi penting bagi seorang lelaki. Agak-agak di mana kedudukan lelaki ni? Di saat wanita dan harta menjadi penting bagi seorang lelaki. Pentinglah wanita. Yalah, kalau tak ada wanita, lelaki tak jalan. Pentingnya perempuan. Harta, pentingnya. Di saat wanita dan harta menjadi kepentingan bagi seorang lelaki, di saat itu lelaki akan berada di paling bawah sekali. Dia akan dipijak. Ini dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Cukup setakat itu perbincangan kita pada malam ni. Hampir pukul 12 dah, lewat malam dah ni. Mudah-mudahan kita sambung lagi. Masih lagi tajuk fitnah harta ni. Kita tengok bagaimana menguruskan, mengatasi. Dan kita dah sentuh dah bagaimana lelaki. Dua perkara ini dia perlu tangani. Wanita dan harta.
Kita nampak pada wanita, sedangkan lelaki yang kena take note perkara ini. Sebab dialah yang akan menjadi pemimpinnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lelaki yang tak boleh urus wanita tu adalah bagaimana? Lelaki yang tidak mampu mengurus lah. Itulah dia. Bila dia tak mampu mengurus wanita, dia akan dikuasai oleh wanita lah. Bila dikuasai oleh wanita, apa jadi? Hilanglah kekuatannya, hilanglah kepimpinannya. Maka hilanglah nanti segala apa suruhannya Allah suruh, tertipulah dia balik. Okey. Baik, jadi sebenarnya mata Allah SWT, itulah kesimpulan dulu. Malam ni kita tangguhkan dulu. Banyak pukul 12 dah. Nanti kita sambung lagi perbincangan kita pada besok malam, insya-Allah. Insya-Allah. Moga-moga Allah bantu kita semua. Moga-moga Allah bantu. Dan tajuk ini yang penghabisan ni memang kita kena kritikal sikit. Sebab kita nak keluar untuk melaksanakan. Kita nak menyampaikan ni. Bila nak menyampaikan, masih ada halangan, bagaimana nak sampaikan? Kalau masih ada halangan. Sampai pun tidak, bagaimana nak menyampaikan? Hati-hati ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni, Allah berkati kita semua insya-Allah. Semua yang menonton pada malam ni dihindarkan daripada fitnah wanita dan harta ini semuanya, insya-Allah. Allah bantu kita. Sebab tu doa sebelum bagi salam tu Nabi ajar kan, Allahumma inni na'udzuka min azabil qabr wa azabi jahannam wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Bacalah doa tu sebelum bagi salam, untuk jauhkan kita pada fitnah-fitnah inilah yang kita bimbangkan, insya-Allah. Jadi mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Mudah Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini. Cukup setakat itu, kita jumpa pada besok malam, insya-Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.